Puan? Dah tak ada, hilang daripada radar. Mungkinlah kita husnuzon lah, mungkin husnuzon. Mungkin dia ada kerja pun nak buat. Kita tahu. Alright, okay. So sebelum kita start program, izinkan saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada adik-adik pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan. Alamak, sekejap. Sebab panjang sangat nama sekolah kamu tu. Jadi saya nak kena tengok balik. Sekejap. SMK Datuk Abu Bakar Baginda, area Sepang. Betul Betul salah sekolah saya ni? Betul. Okay, betul alright, okay. So first of all saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Airi bin Manap. Merupakan tenaga pengajar atau pensyarah di Fakulti Information Science and Engineering, Management and Science University MSU. Alright, dan saya sebenarnya di Department of Media Science Graphic, which is saya mengajar kepada student-student yang ambil course game design, animation, photography and videography production, graphic design, multimedia, macam itulah. Alright, but for today, hari ini sebenarnya saya diamanahkan oleh guru anda, Puan Alina, dan juga saya punya pegawai saya, Puan Ashi, untuk kita berkongsi berkaitan dengan hal tujuan anda selepas ini. Apa yang anda akan target anda ataupun anda punya kerjaya selepas ini, habis saja SPM ataupun kita dah plan ataupun awak dah plan awal sebelum awak melangkah keluar daripada sekolah. Alright, so saya tadi sambil-sambil itu saya ada dengar jugalah yang ada yang tanya, cikgu tingkatan 4 nak kena tulis apa cikgu sebenarnya. So saya nak pastikanlah berapa ramai yang tingkatan 4, tingkatan 5 hari ni. Siapa yang tingkatan 4? Kalau saya. Okay, awak boleh gunakan ruangan chatting tu, ruangan chat sebelah tu, boleh type dekat situ. Kalau apa tu? Kalau on mic semuanya kan, dia itu kan. Siapa tingkatan 4? Tadi saya tu siapa tu? Nurul. Nurul kata tu. Saya tingkatan 4. Tingkatan 4. 4 orang. Tingkatan 4 orang. Tingkatan 5. Siapa yang tingkatan 5? Marah kat saya ke Syafiqah? Panjang betul sayanya tu kan? Saya katanya. Dalam ni memang semua perempuan lelaki ada 2-3 orang je tengok. Ahmad Syakir baru ada. Saya, Izlin. Saya, tingkatan 5. Okay, alright. Siapa yang dia tu aliran sains? Sains tulen ke, sains agama ke, sains, tak kisahlah sains, tapi yang penting sains. Saya. Saya pun tak tahu mana satu dah kan, sebab semuanya jawapan dia saya kan. Okay, alright. Siapa yang aliran kemanusiaan? Ada? Aliran kemanusiaan? Tak ada ke semua aliran? Tak ada semuanya aliran sains. Sebenarnya fokus kita more kepada aliran sains lah kalau macam tu. Tapi tak apalah, sebab anda sebagai pelajar tingkatan 5 ni, pelajar aliran sains ni sebenarnya kena rasa bertuah. Why? Sebab apa? Sebab awak boleh pergi semua bidang, semua aliran sebenarnya. Sebab awak aliran sains. Berbeza dengan kalau aliran yang lain, mereka tak dapat pergi ke aliran anda. Contoh nak jadi doktor ke, ataupun pharmacist ataupun optometrist. So dia memang tak boleh lah, sebab syarat dia adalah kena ambil fizik dan kimia kan. Tapi kalau anda ni pergi mana-mana bidang pun tak ada masalah. Itu kelebihan kepada pelajar-pelajar aliran sains lah. Alright, so for today hari ni sebenarnya fokus kita more ke arah kita panggil aliran sains ataupun kita panggil ada kerjaya di bidang sains atau bidang kemanusiaan. Nanti saya akan share lah benda-benda berkaitan itu. Okay, first thing first, boleh tak saya tahu pada adik-adik pelajar semua, adik-adik pelajar semua, apakah cita-cita adik-adik pelajar? Adik-adik pelajar nak jadi apa sebenarnya? Kalau boleh lah saya tanya. Alright, tak kisah tingkatan 4, tingkatan 5 pun, beritahu je apa cita. Pakar bedah. Pakar bedah apa tu? Aisyah, Batrisha, sorry. Pakar bedah apa? Seorang je yang ada tu. Usahawan. Ayuni. Awak nak jadi usahawan apa, Ayuni? Boleh tak saya tahu? Nak jadi cikgu. Nur Zaitun. Nak jadi cikgu. Dentist. Nur Zaitun. Biasanya nak jadi dentist ni orang cakap dia suka bau mulut orang. Betul kan Nur Zairah?
Usahawan perniagaan perniagaan makanan. Okey. Maknanya dia mungkinlah more kepada bahagian makanan sejuk beku kan, frozen ke apa semua tu kan. Mungkin. Saya tak tahulah Ayun ni. Yang lain takkan 4 orang je. Ada cerita-cerita yang lain? Suri rumah. Amboi, suri rumah Syafiqah. Sekolah pun tak habis lagi. Nak jadi suri rumah dah. Kenalah banggakan mak ayah dulu kan. Kenalah balas jasa mak ayah dulu. Kalau nak kahwin pun. Neurosurgeon. Ni tu bagus. Ni tak tahu Ahmad Syakir. Tak apa nanti kita share. Tak tahu nak jadi apa. Tak apalah, tak tahu nak jadi apa, jadilah suri rumah Syafiqah. Kan? Aduh, tak apa nanti saya share. Saya gurau-gurau Syafiqah. Okay, alright, macam ni. Astronomical. Nurhan bin Azmi, astronomical. Nanti saya share juga bahagian astronomical ni kata. Bad and good lah kalau nak bahagian astronomical. Alright. Okay, sebenarnya adik-adik pelajar, kenapa saya tanya kepada adik-adik pelajar cita-cita adik-adik pelajar ataupun apa yang adik-adik pelajar nak jadi ni, sebenarnya dia berkait rapat dengan orang kata objektif adik-adik pelajar, apa yang ada nak capai sebenarnya. Sebab apa? Sebab dekat sini adik-adik pelajar, kita manusia ni, kita hidup ni berlandaskan objektif kita sendiri. For sure kita as a Muslim, kita the highest apa yang kita boleh target adalah bila kita ni seorang Muslim adalah kita nak masuk syurga, betul? So bila kita nak masuk syurga tu, kita akan buat everything untuk kita pastikan kita masuk syurga lah as a Muslim lah. Itu adalah target, itu adalah kita panggil objektif kita as a Muslim. But bila kita sebut kita ni sebagai manusia, kita sebagai pelajar yang mana yang kita tak bekerja lagi, kita kena ada target kita. Why? Supaya kita tak mudah orang kata, faham tak, beralih arah ke, atau mudah untuk kita terbuai dengan keadaan sekitar kita ke, ataupun kita tak ada apa-apa langsung yang kita boleh panggil sebagai pencetus untuk kita nak mencapai sesuatu. Alright? Penting untuk adik-adik pelajar start daripada sekarang untuk tahu apa yang adik-adik pelajar nak. Tahu apa yang adik-adik pelajar nak dan tahu apa yang adik-adik pelajar target selepas ini. Why? Sebab apa? Sebab bagi saya, kalau adik-adik pelajar tanya saya, macam mana kita nak tentukan hala tuju kita, first, dia ada, nanti saya akan share, okay? Tapi based on apa yang adik pelajar suka sebenarnya. Kenapa? Nanti saya akan share. Alright. Okay. So nanti lepas ni saya akan share saya punya slide saya lah untuk kita tengok lah. Sekejap ni. Okay, saya share. Nampak ke slide saya? Nampak. Nampak Alright. Okay. So kalau adik-adik pelajar tengok, sekejap saya back sikit. Okay, kita besarkanlah kita punya ni. Okay. So adik-adik pelajar, kalau kita tengok, some people dream of success, others make it happen. So dekat sini adik-adik pelajar, apa yang dimaksudkan adalah sebahagian orang ni, dia dream of success. Maksudnya dia hanya, kita panggil membayangkan, dia hanya ada keinginan, ada kita panggil sebab yang dia nak capai, tapi others make it happen. Maksudnya sebahagian lagi tu pastikan benda yang dia nak tu akan dapat. So ini sebenarnya terpulang kepada adik-adik pelajar. Adik-adik pelajar ni bagaimana A ke B. So dekat sini adik-adik pelajar, selain daripada kita berimpian apa yang kita nak, apa yang kita nak buat satu hari nanti, apa yang kita nak jadi satu hari nanti, pastikan kita mengambil langkah untuk kita nak capai orang kata impian kita. Sinilah yang sebenarnya most of pelajar, bukan most lah, sebahagian daripada pelajar kadang-kadang terbabas. Sebab apa? Sebab dia hanya berimpian. Saya nak itu, saya nak ini, saya nak itu, saya nak ini. Tapi apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Itu yang paling penting. Soalan tu saya tanya 2 kali. Apa yang mereka buat untuk mereka pastikan mereka dapat apa yang mereka nak? Okay, dekat sini lah ada belajar, kita boleh tengok a different, kita panggil attitude between two, kita panggil golongan ni lah. Kalau awak tengok ada yang mana yang nak capai orang kata impian mereka tu, mereka akan berusaha betul-betul. Okay, mereka akan berusaha betul-betul, mereka dah ada target betul-betul, dan mereka akan berusaha betul-betul. Itu kita boleh tengok melalui kita panggil usaha yang mereka buat lah. Contohnya kalau dekat dalam kelas tu dia fokus betul-betul kan, and then kalau ada kerja rumah tu dia siapkan awal, dia jaga timing, dia jaga masa dia, and then apa tu, dia buat kerja-kerja tambahan apa semua tu untuk pastikan
dia dapat apa yang dia nak. Sebab dekat sinilah adik-adik pelajar kena faham. Bila adik-adik pelajar nak capai impian adik-adik pelajar tu, dia ada certain rule, certain kita panggil law yang adik-adik kena ikut. Sebagai contoh, nak jadi neurosurgeon tadi kan, nak jadi pakar bedah tadi. Okay? Nak jadi pakar bedah, yes, adik-adik kena belajar, adik-adik pelajar kena ambil MBBS, Medical Bachelor Surgery. Means untuk nak jadi doktor lah, untuk nak jadi doktor kena ada MBBS. Dan kalau nak sambung MBBS tu, sah-sah dia punya syarat kemasukan untuk MBBS tu, adik-adik pelajar dah kena tahu, iaitu fizik, bio, kimia dan matematik kena B ke atas. Tapi sekarang ni adik-adik pelajar, kalau adik-adik pelajar nak tahu pun, B ke atas sebab adalah minimum syarat dia. Sebab contoh saya ambil contoh, kalau di MSU sendiri pun, yang minta ataupun yang minta lah, yang buat permohonan, yang hantar borang permohonan untuk nak masuk sambung MBBS ni, lebih daripada 400 orang. Lebih daripada 4,000 orang. 4,000 permohonan. Tapi yang kita boleh ambil kalau di MSU ni hanya 400 orang. Sebab apa? Sebab institusi yang menawarkan MBBS ni hanya boleh ambil 200 orang saja setahun. Setahun 200 orang. Tapi MSU ni dia special sikit. Dia ada 400 tempat. 200 di Shah Alam, 200 di kampus kita di Bangalore, India. Alright, but for now kita tak boleh nak hantar sana lah sebab COVID apa semua tu kan. Semuanya di sini lah. Alright. Tapi apa yang saya nak jelaskan dekat sini, kita nak ambil 400 orang tapi borang permohonan yang dihantar kepada kita adalah 4,000 orang, yang mana yang mereka tu semuanya straight A student. So dekat sini adik-adik pelajar dah kena tahu dah. Adik-adik pelajar kena make sure yang fizik, bio, kimia dan matematik kena at least A ke atas. Itu baru untuk buat permohonan untuk masuk. Supaya apa? Supaya orang kata peluang adik-adik pelajar tu lebih tinggi, lebih besar. Alright? Belum lagi adik-adik pelajar kena duduk dekat medical entrance test, MET, medical entrance test, and then kemudian dia ada pula dia punya kita panggil interview apa semua kan sebelum nak masuk ke medical punya program tu. Alright, so dekat sini lah adik-adik pelajar, bila adik-adik pelajar dah tahu step dia, apa yang adik-adik pelajar nak kena buat nanti, apa yang adik-adik pelajar nak kena capai untuk nak capai adik-adik pelajar punya impian adik-adik pelajar tu ataupun cita-cita adik-adik pelajar tu. So dekat sinilah adik-adik pelajar akan start orang kata strategi kan, macam mana nak capai benda-benda macam tu. Sebab apa? Sebab adik-adik pelajar dah tahu secara detail apa yang adik-adik pelajar nak kena buat. Alright, sebab itulah macam saya beritahu, some people dream of success, others make it happen. So bila dia dah tahu macam tu, dia akan buat. Sebab apa? Sebab dia tahu susahnya nak sambung belajar, susahnya nak masuk course program tu, susahnya nak dapat fizik, biokimia and matematik tu kita panggil dapat A contohnya kan. So susah. So that's why lah dia akan start daripada awal, dia akan bermula daripada awal. Okay, kalau dekat sinilah adik-adik pelajar, saya share lah dengan adik-adik pelajar. Saya nak tanyalah adik-adik pelajar semua. Okay. Agak-agak lah. Agak-agak adik-adik pelajar lah. Mata pelajaran apa yang susah sebenarnya? Subjek apa yang susah kat sekolah tu? Kita welcome kepada Zarina, Puan Zarina, Mak Hasan, pengetua sekolah anda. Matematik, chemistry, fizik, sejarah, fizik. Senang matematik, chemistry senang. Fizik senang. English lagi senang. Sejarah, guys, takkanlah sejarah susah guys. Admat senang. Math, sejarah susah Aisyah. Sejarah makin maju susahnya amboi. Macam tu pula susah. Banyak kena hafal. Sejarah susah. Alamak kan. Ni kalau ada cikgu sejarah ni kan, sedih dia kata kan. Dia kata, punya susah lah kata aku ajar dekat dalam kelas kan. Susah katanya kan. Banyak fact betul Aisyah, banyak fakta. Alright, okay, macam ni. Sains tu sains apa tu? Nur Fatin ni. Dia awak kalau awak aliran sains tulen dia ada 3 mata pelajaran sains kan. Ke awak aliran kemanusiaan yang sains biasa tu? Fatin. Sejarah susah, banyak yang betul sejarah Yang saya tengok sejarah, math. Lepas tu fizik lah. Fizik yang tu. Lepas tu kemis. Alright, okay. Susah Okay, saya faham. Alright, okay. Kalau awak tanya saya, semuanya senang. Semuanya senang. Tak adalah, saya gurau je. Okay, alright. Macam ni adik-adik pelajar. Kalau awak tanya saya pun,
to be honest lah, semua subjek susah. Kalau tak, dia takkan dia ajar kat sekolah. Kalau awak cakap dengan saya bahasa Melayu tu senang, tak, bahasa Melayu pun susah. Sebab kalau bahasa Melayu tu senang, kenapa ada juga pelajar yang dapat D, yang dapat C bahasa Melayu? Kan? Sebab apa dapat C, dapat D? Walhal kita ni bercakap dalam bahasa Melayu kan? Sebab apa? Sebab mata pelajaran tu susah, dia kena belajar. Saya faham benda tu semua. Tapi kalau kita asyik duk fikir benda tu susah, sampai bila-bila pun adik belajar, kita tak akan settle benda tu. Alright? Manusia ni senang je. Ni kata-kata hikmat yang saya ambil lah. Ni saya ambil kata-kata hikmat, saya pun tak sangka tau. Saya pun tak sangka dengan surrounding yang saya pergi, yang saya dapat tu, kata-kata hikmat tu adalah daripada surrounding penjara sebenarnya. Okey, kita ni orang kata tak boleh nak pandang rendah pada orang apa semua tu kan. Walaupun kita tahu dia ada buat salah apa semua kan, tapi still lagi mereka ni manusia, dan mereka juga orang kata ada daya pemikiran yang baik kan, yang kita boleh belajar daripada mereka juga. Alright. So apa yang dia ada pameran di satu sekolah, saya pergi buat ceramah masa tu di satu sekolah ni, dia ada pameran oleh AADK. Okay, and then satu pameran tu dia ambil gambar penjara, and then ambil gambar wall penjara tu lah, dinding penjara, dalam penjara tu. Okay, dan dia ada satu ayat yang dia tulis dekat wall tu, dekat dinding tu. Dia tulis apa? Dia kata manusia jika memikirkan masalah 1000 tahun pun dia tak akan selesai masalah tu. Tapi jika ingin selesaikan masalah tersebut, ianya mungkin ambil hanya 1 saat untuk selesaikan masalah tersebut. So dekat sini apa yang kita boleh belajar dari pelajar, betul kan, Izlin. Okay. So maksud je kalau kita asyik memikirkan ini masalah, ini susah apa semua tu, sampai bila pun dia akan jadi susah, dia akan jadi masalah. Tapi kalau kita nak cari jalan penyelesaian, how kita nak counter untuk susah tu, how kita nak selesaikan masalah tu, insya-Allah akan ada jalan penyelesaian. Sebab apa? Sebab setiap masalah ni memang akan ada penyelesaian. So dekat sini adik pelajar, apa yang adik pelajar kena buat adalah adik pelajar kena cari jalan macam mana kita nak atasi susah. Sejarah susah, macam mana nak buat? Kan? Kena ada cara lah. Kalau awak nak suruh saya share lah berkaitan dengan sejarah, ini senang je sebenarnya adik pelajar. Dia punya tips dia memang banyak fakta. Sejarah ni banyak fakta kepada orang yang tidak suka membaca. Nowadays you guys ni saya call millennial lah. Saya panggil awak ni millennial lah. Dan ni ada pelajar-pelajar baru yang mana yang kalau subjek sejarah tu, ya Allah kan, yang subjek membaca ni, ya Allah, memang susah betul. Silap buku sejarah tu baca awak. Betul tak adik belajar? Kan? Baca ni 15 minit je. Buku sejarah tu baca awak 2 jam. Sebab apa? Sebab awak tidur. Letak buku tu dekat muka. Betul Amal? Dah biasa jadi macam tu kan? Saya faham. Okay, the best way untuk awak nak belajar sejarah ni, sebab apa? Sebab dia subjek membaca susah. Do a lot of presentation. And then apa maksud saya dekat situ adalah adik-adik pelajar cari a group of kawan-kawan adik pelajar yang mana yang nak belajar juga sejarah ni. So apa yang adik-adik pelajar boleh buat, satu topik tu adik-adik pelajar divide. Sebab satu topik dia ada banyak subtopik. So divide kepada berapa orang lah yang ada dalam kumpulan tu, and then baca and then cuba dapatkan pemahaman yang jelas. Mungkinlah buat sedikit kita panggil research dekat Google kan, sebab sekarang awak dah dengan internet dia dah senang semua kan. So kemudian awak buat presentation. Okay, untuk subtopik, contohnya sejarah tingkatan 5 chapter 1 topik 1, apa dia? Ada pelajar. Mesti awak dah belajar kan? Ni saya tanya ni, quiz. Ada siapa yang nak jawab? Kedaulatan? Fail ni sejarah ni. Topik kedaulatan negara. Ke yang ni yang barunya? Ya, baru. Okey, yang baru punya saya tak tahu. Maafkan saya. Tak fail, awak lulus. Okey, kalau awak ingat awak lulus kedaulatan negara, sebab saya ingat yang silibus lama kan. Okey, alright. So kedaulatan negara. So dalam kedaulatan negara tu dia ada subtopik dia. Betul. So dekat subtopik dia tu lah adik-adik pelajar bagi-bagikan, and adik-adik pelajar discuss melalui presentation. Melalui presentation tu lah sebenarnya adik-adik pelajar boleh ingat, senang nak ingat sebenarnya. Senang nak ingat. Okey. Lepas tu bila kawan-kawan adik pelajar, kawan-kawan yang lain tu dia present, masa tu lah catat nota apa semua kan, ambil nota apa semua tu. Macam tu lah cara dia. Dan ini sebenarnya cara ni bukan hanya pelajar-pelajar sekolah je yang buat. Sebenarnya pelajar universiti pun buat macam tu. Saya dalam kelas saya sendiri pun saya banyak buat macam tu. Sebab apa? Sebab itu adalah one way yang kita boleh terapkan pada pelajar
untuk mereka mudah nak ingat untuk subjek yang more kepada orang kata membaca ni lah. Walaupun dalam saya punya kelas, saya sebenarnya subjek-subjek saya ni dia tak ada final exam, dia tak ada mid-sem exam. Okay, yang dia ada adalah assignment 1, test 1, assignment 2, test 2 and then project. Most of the saya punya subjek tu macam tu. So dia tak ada banyak sangat nak membaca, tapi ada jugalah dia kena tahu kan teori-teori tu semua tu kan. So macam tu saya buat. Alright. Contohnya macam matematik ada dia pelajar. Matematik ni sebenarnya senang. Ni saya dapat tip tip untuk macam mana kita nak improve matematik. Ada dia pelajar nak tahu tak? Nak tahu ke tak? Nak. Seorang je nak. Okay, hari ni nanti DM saya lah. Sebab awak seorang je nak. Yalah, saya nak. Terus nak. Laju yang lain nak okay, alright. Okay, nak. Ingat ke tak nak tadi? Okay, alright, macam ni. Dia belajar. Saya dapat ni daripada SMK Sultan Azlan Shah di Perak. One of the best school jugalah di Perak. Okay. Yang mana yang tahun tu bila saya pergi ke sekolah tu, kebetulan waktu saya pergi tu dia umumkan result SPM tahun lepas. Okay. Dan masa saya dalam dewan tu, saya dengar pengumuman yang cikgu tu buat. Dia kata apa? Semua pelajar yang ambil matematik dan matematik tambahan tahun tu dapat A+. Awak bayangkan. Dapat A dan A+. A dan A+. Semua pelajar yang ambil matematik dan matematik tambahan. So saya adalah duduk dengan seorang pelajar tu, saya tanya dia, macam mana awak belajar dapat A dengan A+ ni kan? Semua pelajar lah tu. Dia kata senang je bang. Senang je bang cakap kan. Apa yang saya buat adalah, kami buat lah dia kata. Apa yang kami buat sebab dia sekolah yang ada asrama kan. Dia kata, sebelum kami balik ke dorm asrama tu, kami pastikan yang kami akan jawab 50 soalan setiap hari. Wah terus saja. Gila kan? Gila. Tapi kalau kita tengok secara praktikalnya adik-adik pelajar, kalau contohlah adik-adik pelajar jawab 50 soalan sehari. Okay, kita ambil lah hari adik-adik pelajar pergi sekolah tu 5 hari seminggu, betul? So kalau 50 soalan darab 5 hari adik-adik pelajar di sekolah tu, balik sekolah ke apa kan, ataupun selesai buat kerja sekolah ke, dah 250 soalan dah adik-adik jawab. Itu baru seminggu. Kalau sebulan 1000 soalan. Kalau 10 bulan sebelum nak capai nak capai ialah exam SPM tu, tak 10,000 soalan. Betul tak adik-adik pelajar? Betul. Kan 10,000 soalan adik-adik pelajar dah buat, agak-agak masuk SPM tu boleh jawab ke tak? Dekat sini. Okey, dia ada 2 isu dekat sini. Apa isu yang pertama? Soalan pun boleh dah hafal, betul Izli. Okey. 2 isu dekat sini. Isu yang pertama adalah, saya faham adik-adik pelajar mungkin tak biasa kan, nak jawab 50 soalan, gila. Saya pun memang, saya kata memang gila lah kata kan, memang nak jawab 50 soalan sehari kan. Tak apa adik-adik pelajar, simple adik-adik pelajar buat 5 soalan dulu. 5 soalan je dulu. Okey, buat 5 soalan, tak kira betul, tak kira salah, buat je 5 soalan. And then kalau tengok balik, tengok jawapan dia tu kan, kat belakang kalau betul-betul lah, kalau salah tu tengok balik apa yang kat part mana yang salah apa semua kan. Tak apa, 5 soalan je sehari. Agak-agak adik-adik pelajar macam dah biasa dah 5 soalan. 5 soalan, tambah pula jadi 10 soalan. Okay. Lepas 10 soalan dah biasa, tambah lagi 15 soalan. Sampailah tahap mana yang adik-adik pelajar boleh jawab untuk satu hari. Okay, buat macam tu. At least adik-adik pelajar dah bermula, at least adik-adik pelajar start, and then at least adik-adik pelajar orang kata disiplin. Dah terapkan disiplin dalam adik-adik pelajar. Benda ni sebenarnya adik-adik pelajar disiplin. Kalau adik-adik pelajar kata susahnya bang, betul susah. Tapi kalau berperingkat ikut kemampuan. Betul Puan Adina. Alright. Kalau adik-adik pelajar ada orang kata keinginan dalam hati adik-adik pelajar nak berjaya, benda ni adik pelajar akan buat. Okay, walaupun susah. Sebab kejayaan tu memang bukan senang nak dapat adik-adik pelajar. Sebetul-betul serang. Bukan senang. Dan kalau yang contohnya, bang saya tak belajar pun bang, tapi saya dapat A je, itu adalah luck. Luck. Dan orang nak ada luck macam tu, berapa persen je dekat dunia ni? Kan? Tak semua orang kata yang ada luck macam tu. Tapi kita boleh create luck kita sendiri. Melalui macam mana? Melalui usaha kita sendiri. Macam itulah. Boleh adik-adik pelajar? Saya share dengan adik-adik pelajar. Boleh jawab 5 soalan je. 5 soalan je dulu. Oh, okey. Alright, Cikgu Rijal. Okey, alright. Itulah, saya share je lah apa yang saya ada kan pada adik-adik pelajar. Alright. Macam itulah. So, jawab 5 soalan dulu. Boleh ke adik-adik pelajar? Janji dengan saya ni?
Janji dengan cikgu Mat juga ada kat sini. Boleh insyaAllah Izlin kan. Tapi yang penting konsisten. Konsisten kita panggil disiplin. InsyaAllah boleh, insyaAllah kan. Yakin dengan diri, insyaAllah awak nak capai kejayaan kan. Buat je 5 soalan. Bermula hari ni buat je. Kalau hari ni rasa macam susah sikit kan, buat je 1 soalan. Tak apa, 1 soalan je dulu. Yang penting buat. Pastikan esok pun buat 1 soalan. Macam tu. Berperingkat. Okay. Alright, itu saya share. Supaya apa? Supaya adik pelajar jelas dengan apa yang adik pelajar nak buat ni. Okay. 5 soalan mat, 5 soalan MAT. Betul Aisyah. Macam tu pun boleh. Alright. Tapi kena konsisten. Betul puan. Boleh je. Kena konsisten. Alright. Okay, so saya share lagi. Ni baru intro ni. Belum lagi kita masuk yang betul-betul. Intro saya pun dah panjang sebenarnya. Okay, alright. Tak apa, sekejap Saya share dulu. Okay. So saya share sekejap. Alright. So next kita masuk. Baru slide yang kedua. Okay. Untuk kita nak, kita fokus pada tajuk kita lah. So adik-adik dah tahu. Tapi saya kena sentuh juga bab asas tu yang how macam mana adik-adik pelajar nak capai kejayaan, kenapa adik-adik pelajar nak capai kejayaan, apa semua tu. Sebab apa? Sebab supaya adik-adik pelajar tahu kenapa adik-adik pelajar nak capai ataupun nak ada cita-cita tu. Itu penting sebenarnya. Itu adalah asas dalam diri kita. That's why saya sentuh juga benda-benda macam tu. Alright. Tapi untuk adik-adik pelajar, contoh ada yang tadi yang dia kata tak tahu nak jadi apa kan, ada 2-3 orang tadi. Saya faham. Sebab apa? Sebab adik-adik pelajar mungkin ada banyak pilihan. Saya sebenarnya pada lelaki ni saya rasa saya dia okey sikit. Lelaki ni dia okey sikit sebab dia tak banyak macam mana saya nak cakap dia tak banyak renyah lah, dia tak banyak renyah lelaki ni. Kalau sebab apa? Sebab lelaki ni dia fokus pada satu benda. Kalau dia kata dia nak buat A, dia akan buat A. Tapi pada yang perempuan, saya agak risau kalau yang tak tahu gitu. Sebab apa? Sebab biasanya kemungkinan yang berlaku adalah awak banyak sangat pilihan. Awak tak tahu nak jadi apa. Awak mungkin nak jadi A, B dan C dan D. Dan bila awak buka kepada pilihan tu, biasanya pelajar perempuan ni dia akan tengok pro and cons dia. Pro and cons. Dan sekali dia sendiri pun pening. Alright, itu yang agak susah sikit lah. Tapi apa yang saya boleh share ini adalah macam mana kita nak, ataupun elemen-elemen yang kita boleh ambil, kita boleh fikirkan untuk yang kita nak cari apa the best cita-cita kita. Alright, first interest. Okay, apakah minat adik-adik pelajar? Kat mana yang adik-adik pelajar minat sebenarnya? Okay, adik-adik pelajar pun dah buat ujian psikometrik. Saya anggap adik-adik pelajar dah buat ujian psikometrik, so adik-adik pelajar dah tahu macam mana ataupun diri adik pelajar ni cenderung ke arah mana sebenarnya. Alright. So tengok minat adik pelajar, adakah cenderung betul dengan ujian psikometrik itu yang pertama. And then yang kedua, cari minat sendiri. Kalau awak tanya saya cita-cita yang macam mana yang adik pelajar nak buat, yang mana yang adik pelajar minat buat. Alright. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak paksa diri kita untuk suka sesuatu yang kita sendiri tak suka nak buat, yang kita sendiri macam rasa tak bersemangat nak buat. Sebab apa? Sebab itu sebenarnya merisikokan sesuatu sebenarnya, kalau adik-adik pelajar tanya saya lah. So saya biasanya nasihat pada pelajar-pelajar semua macam mana nak cari bidang ataupun cita-cita yang dia nak target tu adalah berdasarkan minat sendiri, minat masing-masing. Apakah minat adik-adik pelajar? Minat adik-adik pelajar boleh tengok adik-adik pelajar ni cenderung ke arah mana sebenarnya. Contohnya lah, macam adik-adik pelajar aliran sains kan, adik-adik pelajar ni cenderung ke arah mana? Okay, mungkin bahagian more kepada kimia, sebab adik-adik pelajar ni minat kimia kan. Yang mana yang kata fizik tu susah, mungkin dia more kepada kimia ataupun biologi kan. Ataupun dia kata biologi dia susah, mungkin dia more kepada arah kimia ataupun fizik, macam tu lah. Alright, so tengok ke arah mana cenderung adik-adik pelajar dan minat adik-adik pelajar. Alright, and then yang kedua adalah hobbies. Adakah sesuatu hobi adik-adik pelajar tu boleh dijadikan kita panggil macam mana saya nak cakap sebagai cita-cita adik-adik pelajar. Contoh yang adik-adik pelajar, saya bagi adik-adik pelajar saya kena stop sharing. Okey. Okey, alright. Tingkatan 3 semua dah buat ujian. Okay, alright. So contoh yang adik-adik pelajar hobi adik-adik pelajar tu, contoh ni saya bagi contoh adik-adik pelajar suka tengok ni, pernah tak adik-adik pelajar tengok yang cerita pasal forensic science tu? Pernah tengok tak? Biasa dekat Astro ada. Cerita apa tu? Saya nak tanya Syafiqah ni.
Dora pula dah. Dora. Aduh, Alma. Kan awak tak habis lagi dengan kartun ni, Alma. Kan? Cerita apa tentang forensic science tu? Dora apa, Mat, kan? CSI. Betul tu. CSI. Contohnya ada pelajar minat more kepada investigation tapi dalam bidang sains kan. CSI tu. Okay. Contoh itu adalah minat adik-adik pelajar. Adik-adik pelajar tengok, suka tengok benda tu. And then hobi adik-adik pelajar adalah adik-adik pelajar ni memang suka menyiasat. Sebagai contoh lah menyiasat stalker siapa, stalker si Syami tengah buat apa ke kan. Syami ni buat apa lagi ni contohnya kan. Pergilah stalk dekat IG dia contohnya kan. Tengok dia punya tu apa semua tu, Facebook dia, tengok dia punya Insta ke apa semua kan. Pascal Hairul Azrin je saya tengok kan, tengok Pascal ni minat je askar ni Izlin kan. Contohnya ataupun awak minat more kepada apa tu, duduk dalam lab kan. Awak suka kalau dekat sekolah tu awak suka bila mata pelajaran sains tu dan lab tu paling awak suka. Alright, so maknanya itu kecenderungan adik-adik pelajar. Okay, more adik-adik pelajar sebenarnya more ke arah tu sebenarnya, ke arah dalam lab untuk bahagian ujian klinikal, benda-benda macam tu. Okay, dan bahagian investigation. Okay, so sebenarnya kalau kita tengok dekat sini adik-adik pelajar, untuk adik-adik pelajar more ke arah bidang tu sebenarnya kita panggil forensic science. Itu adalah forensic science. Itu sebenarnya peluang yang sangat besar. Sebab apa? Sebab sekarang ni memang keperluan untuk orang yang bahagian forensic science ni, yes, dia sangat tinggi sebenarnya. Even sekarang ni polis pun memang jabatan polis, jabatan bomba pun mereka akan kita panggil memerlukan orang-orang yang dalam forensic science ni untuk siasatan jenayah. Dan sebenarnya untuk bahagian forensic science ni bukan ada pelajar pergi kejar penjenayah, tak. Kalau ada pelajar duduk dekat jabatan polis, tak. Ada pelajar more kepada untuk securekan evidence, apa benda tu lah, untuk nak cari bukti, untuk provide bukti dekat mahkamah, benda-benda macam tu. Sebab bila kita sebut pasal forensic science ni, dia luas sebenarnya adik pelajar. Dia bukan hanya orang tercap jari je, tak. Dia meluas. Bau pun orang kata terkandung dalam forensic science. Ataupun contohnya account. Account pun terkandung dalam forensic science. Contohnya kita nak tengok fraud orang untuk yang bahagian perekonomian semua, itu pun termasuk dalam forensic science sebenarnya adik pelajar. So benda ni besar. So tengok based on apa yang adik pelajar minat ke arah bila dah orang tu dalam forensic science tu sendiri. Alright. So dia ada dua elemen yang saya dah share. Yang pertama tadi adalah adakah apa tu interest awak, minat awak, dan yang kedua adalah hobi awak. Dapat tak adik pelajar? Buat masa ni? Dapat ke? Dapat Okay, alright. Dia ada hobi, and then satu lagi dia ada interest. Alright. Next. Sekejap saya share. Okay. Next adalah enjoyment. Adakah bila adik-adik pelajar contohnya buat hobi tu kan, minat adik pelajar tu akan memberi satu kepuasan kepada adik-adik pelajar. Okay. Adik-adik pelajar astronot sebenarnya. Okay, tengok CSI kan, ataupun buat investigation ke apa-apa ke, contoh ataupun adik pelajar more kepada suka tengok macam contohnya video-video pembedahan. Contohnya ada dekat YouTube, ada kadang dia share benda tu, ataupun ada dekat website-website tertentu kan. Ada pelajar tengok suka pembedahan, yang mana yang nak jadi neurosurgeon tadi, yang nak jadi pakar bedah tadi kan. Ataupun ada pelajar more kepada bahagian ubat-ubatan. Contohnya ada pelajar suka tengok orang buat ubat ke apa semua tu, bagi makan tikus tu mati ke apa semua kan. Ada pelajar suka tengok tu, enjoy benda-benda macam tu. So itu adalah enjoyment. And then yang satu lagi adalah skill. Skill ni biasanya dia kita panggil natural, yang ada dalam diri dia lah. Biasanya kalau macam untuk yang bahagian sport science, sukan apa semua kan, bahagian kita panggil culinary art, memasak contohnya, dia ada skill dia. Dia tak diajar tapi dia ada skill. Dia dilahirkan gifted benda tu. So dia ada 4 benda, yang 4 elemen ni yang mana yang kita panggil boleh adik-adik pelajar consider untuk adik-adik pelajar nak tentukan hala tuju adik-adik pelajar selepas ini. So tengok pada 4 benda ni adik-adik pelajar, tengok dalam diri adik-adik pelajar. Alright. So kita buat simple tu lah adik-adik pelajar. Simple apa tu? Macam mana saya nak beritahu kita buat simple test lah untuk adik-adik pelajar. Adik-adik pelajar kenal tak adik-adik pelajar sendiri? Kenal tak dengan diri sendiri? Kenal tak? Semua dah senyap dah ni, tidur agaknya. Kurang. You ni tak tahulah Syakir kan. Okey, macam ni adik pelajar. Kita buat simple test. Alright, first adik pelajar buat sama-sama dengan saya Boleh adik pelajar? Boleh ke tak? 50-50. Alright. Boleh tak adik pelajar? Boleh Okey. Boleh. Alright, okey.
So macam ni, first apa yang adik pelajar buat, ada adik pelajar kena rapatkan tangan adik pelajar, rapatkan macam ni. Dah Dah Okey. Dah. Kalau dah adik-adik pelajar tengok jari adik-adik pelajar ni kanan ke kiri yang berada dekat atas. Kalau saya kiri. Okey, Kiri. kiri. Kanan. Kanan. Okey, ada kanan, ada kiri. Okey, banyaknya kiri. Okey. Kanan. Alright, okey. So kita ada kanan, kiri ada kanan. Next. Kanan. Nurul Zahid tu kanan. Okey, next apa yang ada pelajar kena buat adalah ada pelajar kena buat macam ni. Nampak tak tangan saya? Macam ni. Nampak Macam ni. Tengok tangan mana? Nampak tak tangan saya? Buat macam ni. Okey. Tengok tangan mana yang berada dekat atas. Kalau saya kanan. Kiri. Kanan. Okey. Alright, kiri ada. Okey. Soalan saya yang seterusnya. Siapa yang dia kanan-kanan? Saya. Saya tu siapa? Saya tu siapa? Nadia. Okey, Nadia. Nadia Khairun kanan. Kanan-kanan ramai kanan-kanan. Siapa yang dia kiri-kiri? Ahmad Helmi. Kiri-kiri. Fizuddin. Kiri. Siapa yang tak pula Syafiqah. Syafiqah dia dah confused dah. Okey, siapa yang dia kiri kanan? Kiri kanan. Kiri kanan. Siapa kiri kanan? Okey, alright. Kita dah nampak dah. Okey, ni saya nak share lah sikit ada pelajar. Alright. Sebenarnya siapa yang kanan-kanan ni, dia sebenarnya banyak menggunakan otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan ni dia adalah creative people. Orang-orang yang kreatif. So bidang-bidang yang mungkin adik-adik pelajar lebih cenderung ataupun minat sebenarnya adalah bidang yang more kepada kreatif bidang. Kreatif punya bidang. Alright, kreatif punya bidang lah. Alright. Berbeza dengan yang kiri-kiri ni, dia banyak menggunakan otak yang kiri. Okey, kiri-kiri. Otak yang kiri ni maknanya otak-otak logic people. Okey, logic people ni kalau kita tengok contoh daripada segi belajar logic people ni dia perlukan suasana yang tidak bising, tidak mengganggu dia bila dia belajar. Sebab apa? Sebab dia boleh rasa terganggu bila dia belajar. Kalau ada bunyi-bunyi bising, adik dia beraung, menangis ke apa semua kan, dia tak suka macam tu. Alright. Tapi kalau orang yang pelajar dia kanan-kanan, pelajar kanan-kanan, okey, biasanya kalau contohnya dia belajar dalam suasana yang sedikit bising pun tak ada masalah sebenarnya, ataupun dia suka dengar lagu. Waktu dia belajar dia akan pasang lagu kan, dia akan dengar dan dia akan belajar. Dia tak ada masalah untuk dia. Alright? Itu beza dia. Dan orang yang kiri-kiri ni, logic people ni, dia banyak kepada kita panggil untuk yang logik. Maksud dia contohlah macam dalam lab ataupun okey, kalau penyakit ni ini ada kalau simptom ni ini adalah penyakit dia. Contoh doktor kan, itu adalah kiri-kiri. Sebab apa? Sebab dia logic based. Okey, contohnya kalau bahagian untuk engineering, okey, bahagian engineering, benda ni kalau buat sambung macam ni dia akan keluar output dia macam ni, macam tu. Alright, itu adalah pelajar yang kiri-kiri. Tapi kalau kanan kiri ni macam mana ada dia belajar? Kan, kalau kanan kiri ni macam mana ada dia belajar? Ni saya nak share ni. Balance. Betul. Dua. Betul. Alright, kiri kanan confused bukan Aisyah. Okey, kiri kanan ni sebenarnya adik pelajar dia boleh menggunakan otak dia yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Otak dia yang sebelah kiri dan sebelah kanan, dan biasanya biasanya pelajar-pelajar yang kiri kanan ni dia ni dilahirkan sebagai leader. Natural leader. Born as a leader. Kan? Maksudnya dekat sini adik pelajar kiri kanan askar lah kan, sebab kawat kena kiri kanan. Bukan Izlin, aduhai. Ke situ pula awak ni Izlin. Bukan, aduhai. So maksudnya dekat sini ada pelajar yang kiri kanan ni, dia sebenarnya kalau bekerja nanti, kalau dia jadi bos ataupun dia boleh jadi bos sebenarnya, ataupun kalau dia jadi bos ni, dia boleh jadi bos yang baik. Why? Sebab apa? Sebab dia boleh menggunakan otak kiri dan otak kanan, okey, dengan baik. Sebab tu orang
kiri ni sebenarnya diberitahu adalah natural born leader. Yang mana dia biasanya memang boleh jadi leader yang baik lah. Kanan-kanan kreatif, kiri-kiri logic thinking, kiri kanan boleh guna peserta, good leader. Yes, macam itulah paling nak. Alright, so kalau kita tengok daripada segi belajar pun mereka berbeza, macam saya dah share tadi kan. Yang kanan-kanan ni dia more, dia boleh dengar sedikit bising, dia suka menggunakan warna, and dia suka tengok gambar rajah. Itu adalah orang yang kanan-kanan. Kalau yang kiri-kiri ni, yes, dia perlukan fokus yang tinggi, dia tak suka bunyi yang bising, and then dia suka more kepada bahagian autograph apa semua tu, benda-benda macam tu. Okay, apa yang tak Syakir, kalau kanan-kanan otak kiri dia tak boleh guna ke maksudnya? Bukan Syah, bukan. Mostly betul. Macam Syakir cakap. Maksudnya awak tu banyak menggunakan otak yang sebelah kanan sebenarnya. Guna juga otak sebelah kiri, tapi sebelah kanan tu dominan. Macam itulah. Boleh Aisyah? Boleh tak? Faham tak adik-adik pelajar? So dekat sini adik-adik pelajar boleh tengok dah adik-adik pelajar ni ke arah mana nanti. So bidang pilihan adik-adik pelajar ataupun cita-cita adik-adik pelajar nanti boleh tengok ke arah mana sebenarnya. Pun boleh. Okey, pun boleh juga. Itu jadi satu elemen juga tambahan untuk adik-adik pelajar sebenarnya. Untuk nak tentukan adik-adik pelajar ni boleh pergi ke arah mana sebenarnya. Alright. So dekat sini adik-adik pelajar, kalau aliran sains macam saya tadi, dia banyak bidang. Okey, dia banyak bidang. Sebagai contoh saya share slide saya. Okey, sebagai contoh Okey, sebagai contoh Okey, sebagai contoh investor. Investor ni yang otak kiri-kiri ni, bahagian sains sebab matematik tambahan. Investor, kalau macam chef, game developer, dia ada sebahagiannya adalah yang bahagian sains, more pada matematik. Sebab apa? Sebab dia banyak kita panggil programming apa semua tu kan. Forensic komputer pun sama juga, dia banyak juga programming apa semua tu. So ini adalah bidang-bidang yang sebenarnya dia boleh belajar, boleh pergi sebenarnya. Fashion designer ni more kepada yang kanan-kanan, chef kepada kanan-kanan kan, ataupun bahagian kemanusiaan kan. Dia boleh pergi ke bahagian ni. Tapi sebenarnya macam saya beritahu tadi kepada adik pelajar, bila adik pelajar ni aliran sains, adik pelajar boleh pergi mana-mana bidang. Mana-mana bidang, tak ada masalah. Next adalah doktor, farmasis, optometris kan, forensic science, itu adalah bahagian adik pelajar lah bahagian sains kan sekarang ni kan. Sport science pun sama, lawyer kan. Next, apa lagi yang saya boleh share? Event manager, public relation, business, teacher, counselor. So kalau nak tengok tu adik pelajar memang banyak sebenarnya. Okey, banyak. Sebab tu kalau saya nak share semuanya, memang kita panggil sehari memang tak akan habis. Okey, tapi bahagian sains ni memang sangat meluas. Dia daripada doktor, daripada farmasis, daripada optometri, daripada kita panggil sains actuary, daripada kita pergi pada forensic science, dia banyak sebenarnya adik-adik pelajar. Alright? Dan itu baru satu part. Belum lagi adik pelajar pergi bahagian chemical pula. Belum lagi adik pergi bahagian fizik pula. Okey? Itu maksudnya dekat sini untuk tengok macam mana kita nak pilih bidang yang sesuai. Alright? Contoh tadi ada rakan adik pelajar nak jadi nak pergi bahagian astronomical. Okey? Saya tak adalah orang kata tidak menyuruh adik pelajar pilih bahagian tu astronomical. Boleh sebenarnya, tak ada masalah pun. Okey, kalau adik pelajar nak pergi bahagian astronomical tu, tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi yang jadi problemnya adalah di mana adik pelajar nak kerja selepas tu. Sebab itulah dalam slide saya tadi, kalau adik pelajar perasan, dia ada tulis itu, employability. Kenapa employability itu penting? Sebab adik-adik pelajar, bila adik-adik pelajar pilih bidang yang adik-adik pelajar nak sambung nanti, yang nak jadi nanti ataupun cita-cita adik-adik pelajar tu, pastikan itu kita panggil ada employability dekat Malaysia. Kadang-kadang kita ni nak pilih yang yang dengar macam bunyi wow, nampak best apa semua kan, tapi hakikat dia kalau dekat Malaysia ni tak ada pun bidang pekerjaan tu. Contoh bahagian astronomical, bagaimana? Ada tapi sangat sedikit. Okey, ada tapi sangat sedikit. Tapi kalau dekat luar negara, Russia ke China ke India ke ataupun US, yes, dia banyak bahagian astronomical. Alright, tapi bukan saya kata tak boleh, tak ada masalah. Cumanya bidang pekerjaan yang akan ditawarkan ataupun yang ada dekat Malaysia ni kurang. So pastikan bidang yang adik pilih tu
biarlah orang kata yang banyak ditawarkan pekerjaan tu. Sebab apa? Sebab target utama adik-adik pelajar bila dah habis belajar nanti di universiti nanti adalah adik-adik pelajar nak kerja. Nak kerja. That's why lah saya kata penting untuk adik-adik pelajar tengok. Okay. Sekarang ni banyak adik-adik pelajar boleh Google sebenarnya. Apa top 10 gaji tertinggi dekat Malaysia contohnya, ataupun top 10 pekerjaan dekat Malaysia, apa yang pekerjaan yang banyak dekat Malaysia ni. So adik-adik pelajar boleh tengok tu sebenarnya. Do some research and then matchingkan dengan apa yang adik-adik pelajar nak, dan kemudian come up with one orang kata cita-cita ataupun impian adik-adik pelajar nak jadi apa. Alright. Boleh ke adik-adik pelajar? Boleh. Boleh ke? Boleh. Okey, ada okey, sambil tu ada yang nak tanya, mungkin bang, kalau saya bidang ni boleh ke tak bang? Ataupun saya bidang ni boleh ke tak? Macam tu. Ada ke yang nak tanya? Astronomical tadi saya dah share dah. Okey, yang nak jadi doktor tak ada masalah sebab memang kita kekurangan doktor, memang kita nak doktor. Alright. Yang nak jadi usahawan tak ada masalah, go for it. Jadilah usahawan. Boleh. Sebab sekarang ni pun kalau awak tengok orang-orang yang berniaga ni, musim COVID ni paling highest orang kata dia punya pendapatan dia. Alright, pendapatan dia highest sebab apa? Sebab orang dah tak boleh nak keluar apa semua kan. Dan kalau dia buat delivery lagi apa semua tu lagi bagus sebenarnya. Alright, orang banyak push kepada berniaga ni. Forensik apa tu Aisyah? Dia ada forensik komputer, forensik sains. Dia ada dua. Sebelum saya menjawab soalan forensik tu, kita dengar dulu Aisyah penjawapan. Sains, okey, forensik sains. Sebelum saya bagi jawapan forensik sains tu, okey. Saya nak share juga berkaitan dengan orang kata kita panggil yang saya share tadi, forensik komputer. Okey, forensik komputer pun sekarang ni pun menjadi orang kata keperluan. Kalau awak tengok policy department sekarang ni memang memerlukan bahagian forensik komputer. Policy department, bahagian finance, banking nak forensik komputer ni. Why? Sebab apa? Sebab mereka belajar bahagian hacking, mereka belajar bahagian orang kata how to solve orang kata sistem apa semua tu. So mereka ni lah yang perlukan. Contoh kalau di jabatan polis, sekarang ni kalau adik-adik tahulah, kalau adik-adik tak tahu, akta jenayah tu dah dimaktubkan sebenarnya. Contohnya kalau macam ada kesalahan-kesalahan yang dibuat di alam maya, adik-adik pelajar boleh dikenakan orang kata hukuman penjara apa semua tu kan. So orang-orang yang bertugas di bahagian kita panggil di bahagian police department dekat bahagian tu lah yang forensik komputer ni, yang mana yang mereka akan bekerja dekat situ. So contohnya satu lagi kalau bahagian banking. Kenapa mereka memerlukan orang forensik komputer? Why? Sebab apa? Sebab sekarang ni semuanya bank dah bertukar more kepada arah online. So bila kita sebut online ni, mereka perlukan someone yang mana yang perlu pastikan sistem mereka tu, satu tak dihack, yang kedua dia secure. Secure untuk data pelanggan apa semua kan, and yang ketiga transaction tu berlaku dengan baik apa semua tu kan. So dia perlukan orang yang sains forensik sains. Kalau nak jadi usahawan sesuai otak kanan kiri tak? Sesuai Ayuni, sesuai. Sebab dia boleh bagi give a best decision sebenarnya kalau otak kanan kiri ni. Alright. Forensik sains yang ada di pelajar dia sebenarnya besar. Sangat besar. Macam saya beritahu tadi. Saya bagi satu kita panggil senario lah dekat adik pelajar supaya adik pelajar ni tengok Okey, sebagai contoh. Kita ambil siapa nak contoh ni. Siapa yang ada kat sini. Sekejap contoh Amar lah, Amar. Contoh Amar Elmi ni dia nak rompak bank. Okey, dia nak rompak bank. Okey. So Amar Elmi pun telefon bank tu. Okey, saya nak rompak bank awak esok pukul 10 pagi. Contohnya. Okey, contoh. Kemudian orang dekat bank tu ingatkan itu adalah main-main, so dia buat tak tahulah, buat tak peduli benda tu. Okey, kemudian esoknya Amar Helmi tu pergilah dekat bank tersebut, pakailah sarung tangan and then pakailah topeng. Okey, pakailah topeng. And then kemudian masuklah ke bank tu kan, pakai parang contohnya kan, pakai parang ataupun pakai pistol senang. Lepas tu Pak Gad try nak tahan tapi Amar tembak kaki Pak Gad contohnya. And then masa waktu tu apa yang jadi, Amar pun pergi dekat kaunter tu tanya mana manager kan, mana manager. So bila sampai dekat kaunter tu, jumpa dah manager tu, Amar suruh dia buka peti besi, Amar pun curilah duit, ambil lah duit tu kan. Kemudian lari keluar. Okey, so bila jadi macam tu dekat situ adik-adik pelajar, bila pihak bank tu telefon polis, orang yang akan bermula sampai adalah orang daripada jabatan forensik di polis department. Okey, so mereka yang akan sampai dulu. Sebab apa? Sebab mereka nak secure kawasan tu supaya bukti-bukti yang ada tidak kita panggil hilang ataupun mungkin terkena dekat orang ke apa semua tak. Dia nak secure kawasan tu. Okey, so bila dia sampai tu, apa perkara pertama yang dia buat adalah dia akan secure kawasan tu dan dia akan start mula cari bukti. So carilah bukti untuk nak tengok siapakah perompak bank tu.
So kalau kita nak tengok cap jari, Amar pakai sarung tangan, kan? Tutup muka dia pakai topeng. So kita tak tahu siapa dia. Alright, tapi melalui contohnya apa dia? Amar telefon orang kita panggil bank tersebut. So dia akan ada rekod telefon tu, so dia dapat trace daripada mana panggilan tu dibuat contohnya. So bermacam-macam cara sebenarnya bahagian forensik sains ni untuk membuktikan sesuatu. Melalui sains. Macam itulah. Faham Ada tu siapa nama tadi yang tanya tadi saya? Aisyah? Faham Aisyah? Faham? Okay, alright. Contohnya kalau macam ada kes pembunuhan ke, sama juga bahagian forensik sains ni kalau yang di Jabatan Polis juga yang pergi. Contoh macam itulah. Ataupun kalau contohnya bahagian bomba, contohnya adik bertugas di bahagian bomba lah, bahagian forensik juga. Sama juga kalau pergi ada kebakaran, ada pelajar yang akan tentukan apakah punca kebakaran, daripada mana punca kebakaran itu berlaku, apa semua tu. So dia akan cari punca melalui sains untuk membuktikan sesuatu. Okey, kalau kita tengok juga matematik sebenarnya, matematik ni ramai yang cakap macam mana saya nak bekerja kalau dah bahagian matematik. Sebenarnya adik-adik pelajar matematik ni dia satu, dia boleh combination with the programming sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia lebih kurang sama, theoretical dia tu sama lebih kurang, okey, dengan bahagian programming. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dekat industri memang diperlukan orang-orang bahagian kita panggil matematik ni. Sebab apa? Sebab diorang ni banyak come out with the statistik. Alright, come out dengan statistik yang mana yang mereka ni perlukan orang yang mahir dalam matematik ni untuk nak kita tengok untuk buat statistik. Contohnya apakah statistik keuntungan mereka kalau untuk 5 tahun akan datang ke, contohnya begitu. Dan dia juga boleh pergi kepada bahagian finance, bahagian banking. Itu orang-orang matematik. Orang-orang yang minat matematik ni boleh pergi ataupun boleh pilih ke arah benda tu. Macam tu lah. Alright. Okey, adik pelajar. Faham ke tak? Ada lagi yang nak tanya saya ke? Senyap je ni. Saya risau kat ni. Ada lagi tak dengan saya ni? Ke dah tak ada dah ni? Ada Faham Ada? Okey, ada. Alright. Ada soalan tak ada belajar setakat ni? Ni saya buka soalan ni, ada cuma fokus. Okey, good. Aisyah boleh. Right. Saya buka untuk soalan ni nanti Kang, awak kalau tak guna bahagian ni kan susah pula, kan? Tak guna peluang ni. Ada tak soalan? Ke semua dah faham dah? Lepas SPM memang kena masuk pre-university dulu ke? Bergantung ada pelajar. Okey, bergantung. Lepas SPM ni dia sebenarnya banyak bidang, banyak jambatan. Saya panggil jambatan. Banyak bridge yang ada pelajar boleh pergi sebenarnya. Sama ada pelajar continue with STPM ataupun matrix, ataupun ada pelajar pergi bahagian diploma ataupun A-level. Dia banyak ada pelajar. Bergantung sebenarnya. Bergantung atas ke mana yang ada pelajar nak. Sebagai contoh, kalau ada pelajar nak sambung bahagian medik lah, nak jadi doktor, okay? Yes, ada pelajar sama ada masuk matrik ataupun ada pelajar ambil foundation dekat universiti, and then kemudian continue terus kepada degree. Biasanya ada pelajar, bila ada pelajar dah sambung matrik tingkatan 6 ataupun kita panggil foundation, ada pelajar dah tak perlu nak sambung diploma dah. Even though diploma ni adalah satu bridge sebenarnya. Sebab apa? Sebab untuk nak sambung ke peringkat degree. Okay, so bila ada pelajar contohnya dah belajar dah on the foundation selama setahun, so terus lepas tu kalau ada rezeki, insyaAllah kalau boleh sambung tu, sambunglah bahagian MBBS, medical bachelor surgery, nak jadi doktor kan. So 5 tahun lagi ada belajar macam tu lah. Tapi kalau ada pelajar nak pergi contohnya bahagian macam saya tu tadi, forensik komputer, better untuk ada pelajar sambung diploma. Sebab apa? Sebab ada akan belajar secara mendalam dekat bahagian diploma tu, barulah ada pelajar move tu ke kita panggil degree. Bila time degree tu ada pelajar dah tak rasa susah. Sebab apa? Sebab ada pelajar dah ada kita panggil basic ataupun asas yang kuat di bahagian diploma tu. Alright, dia bergantung atas sebenarnya hala tuju ada pelajar selepas tu nak ke mana sebenarnya. Alright. Faham ke Hanika Media? Faham alright, faham. Otak kiri kanan sesuai kerjaya apa?
Kalau awak aliran sains, macam saya beritahu tadi, sebenarnya awak, kalau awak tanya saya lah personally, kalau awak ni bahagian aliran sains dan awak ni otak kiri, otak kanan, okey. Bergantung atas minat awak sebenarnya. Saya tak boleh nak decide awak ni sesuai kerjaya apa sebenarnya. Tapi awak minat ke arah apa sebenarnya. Okey, tapi apa yang boleh saya share adalah otak kiri kanan ni bila dia bekerja nanti, biasanya dia boleh jadi leader, boleh jadi ketua yang baik. Okey, boleh jadi leader yang baik. Sebab apa? Sebab daripada segi decision making dia, daripada segi orang kata critical thinking dia, sangat baik, sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia boleh sesuaikan dengan otak kiri dan otak kanan dia. Alright, itu. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok every kerja ni dia tak semuanya menggunakan otak kiri semuanya, tak. Ataupun dia menggunakan otak kanan semuanya, tak. Dia akan ada menggunakan otak kiri dan otak kanan. Tapi kalau orang tu dah memang natural dia, memang dia boleh gunakan otak kiri dan otak kanan seimbang dengan baik. So sebab itulah dia kata dia adalah kita panggil born to be a leader, born to be a good leader sebenarnya. Okay, sebab apa? Sebab dia memang dah boleh seimbangkan menggunakan otak kiri dan otak kanan. Dan kalau kerjaya yang kita panggil dia begitu memang required dia untuk dia nak bahagian top management ke apa semua tu, dia boleh jadi kita panggil top management ataupun dia boleh jadi ketua yang baik lah, leader yang baik. Macam itulah. Boleh faham? Nur Zaitun? Boleh ke? Alright. Dia tak ada orang kata otak kiri ni kena jadi macam ni, otak kanan ni boleh jadi macam ni. Tak, bukan. Awak kena faham kecenderungan tu. Maksud dia kecenderungan tu. So kecenderungan, contohnya macam kalau kanan-kanan ni dia more kepada bahagian arts, bahagian skill, contoh kecenderungan. Saya tak kata dia kena bahagian ni, bukan. Tak, dia kecenderungan dia. Okay? Bahagian art, bahagian skill tu dia akan perform dekat situ. Otak-otak yang otak kanan-kanan ni biasanya. Kalau otak kiri-kiri ni, biasanya kalau dia bekerja bahagian logik-logik ni, dia akan perform di situ. Bahagian analitik, bahagian analisis, bahagian analisis, bahagian statistik, bahagian untuk yang macam doktor ke apa semua tu, dia memang semuanya bahagian kiri-kiri, otak kiri-kiri. Okay, memang biasanya dia akan perform dekat situ. Itu maksud saya. Macam tu. Alright. So, rasanya dah faham lah kot. Kalau ambil course law patut ke mana? Kalau ambil course law, bukan course law. Course KFC tu, course law, patut ke mana? Maksud awak patut ke mana tu, maksudnya macam mana tu Izli? Course law, kalau awak ambil law ni, sejarah awak kena cemerlang tau. Saya beritahu siap-siap Izli. Tadi awak beritahu sejarah susah kan? Sejarah awak kena score tau. Sejarah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kena score kalau ambil law. Apa maksud awak patut ke mana tu Izli? Diploma ke asasi ke? Okay, alright. Kalau awak ambil law ni, better awak ambil diploma. Awak ambil diploma dulu sebab awak akan belajar pasal law apa semua tu, and then bila awak pergi pada bahagian degree dan awak ambil dia punya kita panggil certificate as untuk nak jadi peguam, yes, dekat degree tu. Okay. Izrin ambil law confirm menang. Ni mesti orang kata wakil debat untuk ni kot, pendebat sekolah kot. Kan Izlin? Awak suka bercakap kan Izlin? Asasi atau A-level untuk medik? Asasi? Ataupun foundation? Tak. Okay, ingatkan awak pendebat. Okay, alright, mana dah tahu kan? Macam itulah. Alright. Okay, alright. Asasi sesuai ni kemet dia. A-level ni preparation untuk awak nak sambung ke luar negara sebenarnya. Kalau awak nak sambung ke luar negara, yes, awak boleh ambil A-level lah. Itu yang sesuai. Sebab di luar negara dia gunakan A-level. Kalau di dalam negara dia gunakan asasi. Tengoklah kat mana awak nak sambung. Okey, boleh kita dah 11.15 kan. Kita pun tadi start 10.15 dan saya pun memang diberi tempoh sejam je. Alright, okay, so saya pun tak nak ambil masa yang lebih lama lagi. Kalau tak ada soalan, okey, kalau tak ada soalan, saya pun tak nak ambil masa yang lebih lama lagi. First of all, saya mewakili pihak Management and Science University mengucapkan terima kasih kepada guru anda dan juga sekolah anda kerana sudi untuk berkolaborasi dengan Management and Science University untuk menjayakan program ni lah. So harapan saya apa yang saya share sedikit sebanyak tu dalam tempoh masa yang singkat, sejam ni, dapatlah adik-adik pelajar sesuatu, dapatlah orang kata adik-adik pelajar gunakan untuk masa-masa akan datang adik-adik pelajar lah. So saya doakan kejayaan adik-adik pelajar
dunia dan akhirat. Buatlah yang terbaik untuk adik-adik pelajar dan pastikan adik-adik pelajar dapat mencapai kejayaan dan juga impian adik-adik pelajar itu semua. Dan saya nak mohon maaf sekiranya kalau saya ada terkasar bahasa, tergurau senda, yang lain saya nak mohon maaf. Soalan kuis Encik Ari. Okey, sekejap. Soalan saya, okey, sebelum kita tutup sikit lagi. Okey, soalan kuis. Berikan 4 elemen untuk menentukan kerjaya pilihan anda. Tadi kita dah belajar kan? Saya dah share kan dengan awak kan? Ada 4 elemen tadi kan? Apa dia? Interest. Tak dengar? Interest. Janganlah cakap kat sini. Tadi kan cikgu ada bagi nombor telefon kan? WhatsApp dekat tu. WhatsApp dekat orang tu. Nanti awak akan dapat dia. Alamak, pergi tulis kat sini pula. ni puan ke? Puan Siti Zainab ke? Siapa yang cepat dia dapat lah. Kan? Alamak. Aduh, hai. Tak apalah. Dah share jawapan tu. Yang itulah. So, itulah soalan dia. So, jawab tu, siapa yang cepat dengan jawapan yang tepat, dah register dah dengan link tadi tu, dia akan dapat dia tu. Okay? Selamat mencuba. Selamat mencuba. Alright, so itu saja daripada saya. One more, terima kasih Cikgu Alina. Yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang buruk tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Puan Alina. Baik. Okey, terima kasih kepada Encik Airi atas nasihat juga saranan dan perkongsian ya, yang saya kira pelajar-pelajar ni memang nampaklah tingkatan 4, tingkatan 5 ni nak diorang belajar dalam online. Waktu dengan kaunselor pun tak ada banyak sangat. Jadi saya harap sebenarnya memang program-program macam ni yang boleh membantu mereka meneroka sejauh mana bidang ataupun minat yang mereka akan cebur selepas SPM. Sebenarnya SPM ni satu batu loncatan. Macam Cik Hari cakap tadi, kita nak melompat ke arah yang lebih baik masa di IPT. Jadi persediaannya memang perlu terancang dan teratur. Ya, pelajar-pelajar, jadi daripada sekarang ni awak dah kena rancang, dah kena teroka apa minat dan kerjaya. Kemudian baru awak boleh target subjek yang awak perlu fokus. Macam tadi kalau Cik Ari ada kongsikan tadi kan, kalau aliran sains memang awak kena fokus betul-betul untuk subjek sains tu untuk capai ke IPT. Sebab nak masuk IPT bukan mudah, bukan senang, tapi tak mustahil awak boleh capai. Ya, jadi dengan perancangan yang betul, dengan penerokaan yang betul, jelas kalau masih rasa ragu boleh terus PM cikgu. Sebab cikgu sentiasa ada dengan kamu. Nanti bila waktu boleh bersekolah kembali, cikgu harap pelajar-pelajar yang ada ni boleh buat temu janji dengan cikgu, kita rancang sama-sama. Cikgu akan bantu kamu pilih bidang yang kamu minat. Dan akhirnya fokus kamu kepada subjek itu, barulah kamu rasa macam termotivasi untuk belajar dengan lebih tekun. Sebenarnya inilah objektif program pada hari ini. Pelajar-pelajar faham ya? Jadi saya serahkan semula kepada Zainab. Sebelum tu saya ingatkan di ruangan chat tadi cikgu dah kongsikan nombor telefon WhatsApp untuk jawapan kamu. Tak apa, 2-3 orang pun insyaAllah kalau kamu hantar, cikgu minta Puan Ashi akan accept kamu untuk dapat hadiah tersebut. Ya, cikgu serahkan kembali kepada Siti Zainab. Okey, terima kasih. Okey, dengan itu maka berakhirlah program Hala Tuju Kerjaya pada hari ini. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutamanya kepada Tuan Penceramah Encik Muhammad Hairi bin Manap serta semua tetamu jemputan yang turut hadir dalam majlis ini. Kami juga mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan semasa mengacarkan majlis. Okay.
Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Airi. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Okay, yang mana ada ni rasa tak faham nanti boleh share dengan cikgu semula ya. Apa kalau boleh yang ada ni cikgu mohon untuk awak standby 3 laluan yang awak akan pilih selepas SPM. Contohnya contoh kamu nak jadi apa, program apa. Contoh kalau nak jadi law, program apa yang sesuai dengan awak. Tolong Google dan kemudian nanti bila kelas bersemuka, datang dengan cikgu buat temu janji untuk kita teroka yang lebih lanjut. Boleh? Right. Terima kasih Puan Nurwana.